wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bab munakahat. Kini dah masuk dalam bab dalam kelambu ya tuan-tuan. Jadi dalam kitab ini dia sebut terus terang istilah-istilah yang kita jarang dengar dalam pengajian. Jadi istilah itu kalau orang tak faham, orang anggap lucah. Tapi itulah yang disebut dalam kitab ini. Kalau tak percaya, cubalah buka kitab Bahrul Mazi jilid yang keempat. Dia sebut. Sebab itu kadang-kadang bagi melembutkan keadaan, perkataan setubuh di dalam kitab ni saya sebut bersama. Bagi nampak cantik lembut. Air mani saya sebut air benih. Zakar saya sebut kemaluan laki-laki. Faraj saya sebut kemaluan perempuan. Saya tak sebut direct, takut tuan-tuan rasa janggal, rasa malu. Itu pun ada kena komplain. Saya dapat komplain daripada muslimat. Orang sampai kepada saya menuduh saya mengajar lucah dalam masjid, dan dia arahkan muslimat jangan datang mengaji. Apa bendanya orang macam ni tuan-tuan ni? Saya dah bagi tahu jangan bermusuh, jangan menuduh guru, jangan. Itu disebut malam ni lagi teruk dia sebut apa dalam ni. Harundin tu saya mengaji dalam bab apa ni? Ini perubatan Islam. Dia sebut Fukimah dalam kitab dia. Ismail Kamus tu, maaf saya sebut, dia sebut kelentit dalam kitab dia. Jadi kita jangan menganggap itu guru tu. Saya tak sanggup nak kata mereka ni lucah. Dr. Harundin lucah. Cuba jaga mulut kita sikit, jaga adab kita sikit. Barulah ilmu yang kita dapat tu berkat. Ni saya nak komplain dengan muslimat. Bukan muslimat yang datang malam ni, yang tak datang mungkin gitu gini kan. Dah tak mau datang. Lepas ni tak mau datang lagi pengajian Ustaz Wahab. Habis kitab ni sebab ini bab lain pula. Takkan sebab itu kita tak mau datang pengajian Ustaz Wahab. Itu adablah muslimat lain jangan datang pengajian ni. Ini adab apa ni macam ni tuan-tuan? Jenuhlah kita didik berpuluh tahun di sini tuan-tuan. Tiba-tiba kita dapat muslimat yang apa ni. Saya tidak redha sama sekali anak murid yang seperti ini. Jadi malam ni saya sebut lagi tuan-tuan. Malam ni lagi dia sebut lagi dalam bab masalah bersama dengan perempuan tua. Bersama. Tapi sini sebut dia kata bersetubuh dengan perempuan tua. Dia sebut. Tapi saya gunakan perkataan bersama dengan perempuan tua dan perempuan yang ada penyakit dan sebagainya. Macam mana hukum? Kata hukama ni orang-orang bijak pandai dalam ilmu fiqh. Bersama dengan perempuan tua itu melemahkan badan. Sebab itu kadang-kadang orang lelaki muda bila berkahwin dengan orang perempuan tua, orang lelaki ni pun nampak tua, akhirnya cepat nampak tua. Melemahkan badan dan melekaskan nampak tuanya, kata dia. Dan bersama dengan perempuan sakit itu mendatangkan sakit pula, melainkan orang itu orang yang kuat sangat syahwatnya kepada perempuan. Baik. Saya rasa apa ni tuan-tuan, saya rasa heboh pula, rasa pening, gula jatuh. Minta tolong dia orang hantar kopi. Minum air gula. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, melainkan orang lelaki itu syahwat dia amat kuat. Dalam kitab lain orang lelaki ni tuan-tuan ada disebut lagi. Ini tak dalam kitab ni, saya sebut. Orang lelaki ni ada nafsu, dia nafsu kambing, ada nafsu kucing, ada nafsu kuda. Yang nafsu kuda itu memang amat kuat. Sebab itu kalau mereka ni ada duit, kahwinlah 4. Kahwin sebanyak mana yang dia mampu. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, begitu juga perempuan. Ada yang nafsu dia memang macam nafsu kuda, ada. Saya sebut ini rakaman ini benda ni disebarkan ke seluruh dunia. Ada satu laki-laki mengadu dengan saya, isteri dia minta
dengan dia semalaman itu sampai hampir kat subuh. Dia kata aku tak laru dah lagi, kata lelaki dia. Tak mampu lah. Alah, kakak saya tu kata semalam 14 kali. Siapa yang larat? Tumpuk. 12 kali. Tapi ada dia orang macam tu? Ada. Bila disebut dalam kitab, benda tu ada. Dan benda ni berlaku, peristiwa ni ada. Dan sebab itu saya letak kat sini sebagai konsultan, iaitulah perunding jamaah ahli qaryah, perunding keluarga qaryah kawasan ini. Apa itu? Masalah-masalah dalam keluarga suami isteri, sebelum pergi ke mahkamah ke mana, datang jumpa saya dulu, dapat nasihat. Tapi mungkin kita ni agaknya tak pandai ilmu, agaknya orang pun tak datang dengan kita. Saya pun tutuplah office, saya pergi lagi pun. Tentu yang dirahmati oleh Allah. Mana sangat melainkan sangat kuat dia kata. Tetapi bila bersetubuh dengan perempuan yang sakit, dia pun mendatangkan sakit. Apa tidak, kadang-kadang bila sakit tentang alat, mungkin akan jangkit kepada alat laki-laki, ya. Dulu banyak kata syphilis lah, apa macam-macam jangkitan kuman, fungi ni, fungus ni, apa dia panggil dalam bahasa Melayu ni, fungus ni, kulat yang terdapat di celah orang perempuan punya itu boleh menjangkit kepada suami. Yang bersama dengan orang tua, kahwin dengan orang tua, maka dia boleh menyebabkan nampak cepat tua dan melemahkan badan. Berkahwin bersama dengan orang perempuan yang sakit boleh menyebabkan dia sakit, melainkan orang lelaki ni kekuatan dia abnormal, luar biasa, extraordinary. Ni orang putih cakap. Ada faham ke? Faham, tak apa. Lain kali saya ngajar dalam bahasa Inggeris semua. Tuan-tuan jaga. Baik. Masalah bersama dengan perempuan sambil berdiri dan duduk dan sebagainya. Apakah mudaratnya? Ada orang tu dia bersama dengan isteri dia sementara berdiri. Macam mana berdiri? Kadang-kadang kat dapur, kaki satu letak atas bench, atas kabinet tu. Yang lelaki datang dari belakang ke depan. Terpaksa terang benda macam ni, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ataupun semasa duduk, sama ada duduk bersila atau duduk atas bangku. Apakah mudaratnya? Tuan-tuan, dia kata apa? Kata orang, ni dia kata orang, bersama sambil berdiri itu melemahkan badan sebab banyak guna tenaga berdiri, ya? Dan sambil duduk itu pula mempesakai penyakit buah pinggang. Agaknya pinggang tu kejal, semasa duduk. Dan bekas kencing perut dan bladder. Bekas kencing perut kata sini, bahasa kitanya bladder, tempat air kencing disimpan, di atas kemaluan laki-laki itu, bladder. Di bawah itu, di situ juga ada prostat. Ada prostat, ya, tuan-tuan. Jadi dia kata, dan bersama dengan tidur di atas rosok lambung kanan melemahkan buah pinggang, ngering. Lambung kanan gitu, kita belah kanan, dia ngering ke kiri, ya, sementara itu. Ini banyak orang-orang barat lakukan macam-macam position, ya, tuan-tuan, ya. Melemahkan, dia kata, buah pinggang. Dan dengan atas lambung kiri melemahkan paru-paru. Kita ngering ke kiri itu lemah pada paru-paru. Ya. Dan dia kata, jika sekiranya bersama tergopoh-gopoh gapah mempunyai penyakit mati badan atau mana-mana anggota, mati badan sebelah atau mana, kebetulannya orang nak datang pula, kejap itu juga dia buat projek. Jadi kalau kabut lentang kusuk, tak sempat dia nak bersenggama, bersama suami isteri ini tanpa bersenggama, tanpa mukadimah dia, ya. Cakap orang putihnya romance, cakap kitanya berasmara, hukumnya makruh. Boleh-boleh makruh dan jahat pekerjaan itu, kata dia. Dalam kitab lain, jahat pekerjaan itu. Jadi bila bersama suami isteri ini, dia mesti ada mukaddimah jima', dia sebut situ. Mukaddimah bersama, ya, supaya membangkitkan
nafsu kedua-dua belah pihak. Orang lelaki nafsu cepat naik, orang perempuan ni dia lambat. Gitu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi melemahkan anggota. Sebab tu orang kita ni kadang sakit pinggang, kejap sakit pinggang, kejap sakit lutut, kejap udah penat ya. Benda itulah berlaku tuan-tuan ya. Saya ngubat orang. Banyak muslimin ke muslimat datang jumpa saya, ditimbulkan masalah dia bersama suami dia dalam kelambu. Jadi saya kena terangkan mengikut kaedah-kaedah apa yang terdapat dalam kitab ni. Kadang-kadang disebut dia ni tunjuk muka suami ni, dia ni ustaz ke dia. Dia itu. Jadi benda-benda ni amat penting, amat penting. Saya duduk tengah-tengah, terpaksa baru-baru ni tuan lagi tahu orang asal tempat tu, saya sebut lah, laki bini sampai nak minta cerai isteri dia datang ke rumah. Punya teruk tuan, dia tuduh yang laki bini. Saya duduk tengah-tengah, dia teduhkan aja dua-duanya. Bukan senang. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ini perlu kita tahu. Kadang-kadang kita kahwin kita tak tahu. Bila dah pas kahwin kita main kokogomo aja. Tahu Coca-Cola? Orang Coca-Cola, dia Coca-Cola. Orang kampung kita dia tak reti, dia pergi kedai, dia nak minta Coca-Cola, tak reti. Masa tu pergi Coca-Cola, pergi kupang sebotol, lepas nak minta. Sana buat Coca-Cola tu. Ada juga. Ya. Baik, sambung lagi. Saya tak terlalu panjang. Nanti orang kata saya pula nak menambah jadi lucah pula. Ya. Ikut dalam kitab ni. Masalah kemudian daripada keluar air benih, apa yang nak dibuat? Lepas keluar air benih, inzal kata orang. Lepas keluar air benih. Ya saudaraku, tersebut di dalam kitab ilmu kesihatan, apabila sudah seorang itu habis sempurna hajatnya dengan isteri dan sudah sempurna habis keluar air benihnya, maka jangan langsung terus bangkit berdiri tegak. Dia tak bagi. Satu, jangan di kanan, jangan di kiri. Ya. Dia kata jangan di kanan, jangan di kiri. Bahkan mau lah dia berbaring lebih dahulu, baring terlentang. Jangan lepas tu ngerin kiri, ngerin kanan atas lambung, tentang relax aja. Ya. Santai. Kerana yang demikian itu, kata dia, kerana yang demikian itu lebih menyegar akan tubuh. Bila kita baring itu kan, menyegar akan tubuh. Ingat, sekali bersama suami isteri ini hilang tenaga dalam badan bersamaan dengan kalori yang disediakan oleh satu biji kek. Itu tuan-tuan jangan lupa. Yang main hak London tuan suka lupa. Dan dia kata, hendaklah baring terlentang lah. Dua-dua ekor terlentang. Wah, tentang ini ya. Dalam kitab lain pula kan, janganlah lepas dua-dua tu puas tak tahu je kan. Musang sikit, angat. Dia kata, ada kitab lain kata, hendaklah kau cium juga isterimu, cium juga ya, suamimu. Ada juga sebut dalam kitab lain. Jadi telentang, relax aja ya. Dan lebih menyegar akan lebih menyegera akan bersama itu membawa kepada hamil. Di sini sebut kata bunting, jadi kasur penuh bunyi. Saya sebut kata hamil, takkan saya dipanggil lucah lagi? Fahamlah. Lebih menyegera, dia kata lebih menyegar akan persetubuhan itu balik lebih menyegerakan daripada persetubuhan itu bagi bunting. Ambil tak sangat. Ini dalam kitab ni sebut. Tak percaya, mari sini tengok. Ya. Jadi sampai saya lebih menyegerakan hamil. Ya. Nampak macam lembut sikit. Dia kata sebab dalam bidang perubatan, tuan-tuan, saya bekerja dengan Jabatan Kesihatan selama berapa belas tahun, lama 13 tahun di klinik kesihatan ibu kanak-kanak dan mengandung ini saja. Saya bekerja situ selama 5 tahun tuan-tuan. Dan di samping saya mengaji bahagian perubatan farmakologi,
Saya juga mengaji dah bahagian anatomi atau anatomi sikit-sikit, adalah sikit-sikit, maknanya sistem badan, ya. Orang ni lepas dia bersama, air benih itu tersimpan di dalam kemaluan perempuan, isteri, dan air itu akan berenang. Kalau pancut dia tak kuat, dia akan berenang masuk melalui mulut rahim yang dinamakan cervix. Masuk ke dalam rahim, dia berenang dan macam nak berudu tu, sperma tu, dan berjumpa dengan ovum yang terdapat pada dinding rahim. Situ jadi persenyawaan. Tapi kalau kita bangkit terus, mungkin air benih itu akan habis turun ke bawah. Di antaranya yang cepat turun ke bawah, kadang-kadang orang tak nak mengandung ni, dia lepas bersama tu, perempuan ni, dia pegang tangan belakang ni, dikempis dia perut dia, diangkatnya kepala sementara mentih perut gitu. Jadi dia tertekan rahim tu, air benih tu terpancuk keluar balik. Jadi dia tak jadi anak. Nah, sebab itu muslimat, jika sekiranya orang yang tak ada anak, kalau air benih itu dimasukkan oleh doktor, ya, ini pakar-pakar ONG. ONG ini apa? ONG ini bahasa kitanya perbedanan dan sakit puan, ya. Bila kita pergi sana, dia ambil sperma laki-laki tu, dicucinya, tak macam mencuci tak tahu, dia bubuh dalam satu bekas macam sering, kemudian suruh perempuan tu baring terlentang, dipam, dimasukkan terus ke dalam rahim, dan lepas dimasuk dia tak suruh bangkit, dia suruh baring lebih kurang dalam setengah jam atau 45 minit supaya air benih tu tiba ke dalam. Dalam bidang perubatan, tuan-tuan, ya. Saya benda-benda ni saya tak heran, sebab saya biasa dalam bidang perubatan, tuan-tuan. Masa kita study dulu alat-alat kemaluan perempuan kepada lelaki-lelaki, memang dia tayang gitu kan, kita belajar, ya, tuan-tuan. Jadi itu dia kata jangan segera bangkit atau mengiring. Jadi kalau bangkit nanti tidak hamil. Sekarang ini tak silap saya 36% penduduk dunia tidak boleh hamil. Kahwin-kahwin tak ada beranak, kahwin-kahwin tak mau beranak. Sekarang ini orang dapat anak cukup bangga, tuan-tuan. Pasal ramai yang tak mau hamil. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tak mau hamil, ya. Jadi dia lepas tu dia terlentang, dia air benih tu mengalir masuk ke dalam rahim ibu. Dapat anak. Kita dah tua ni. Ndak anak tak? Ndak. Suka anak. Suka anak. Tapi tak mahu, ya. Tak dapat. Tak mahu. Jadi macam mana kita nak buat? Mayat hajat malam-malam lepas sembahyang berjenuh jangan berdoa. Tak mahu juga. Ada setengah orang tu tua tak nak orang anak dah. Tak, saya dah tua ni, saya tak juga kalau ada lagi. Saya suka tak. Habis dia tak mahu. Isteri ustaz muda, memang isteri muda, tapi dia tak mahu. Bukan rezeki, tuan. Jangan buat main. Tension kita. Tekanan perasaan. Tambah duduk seorang-seorang di rumah tu, lagi tekanan perasaan. Tuan-tuan, dia kata, maulah berbaring dahulu, kerana yang demikian itu lebih menyegarkan bagi tubuh, dan pula lagi lepas bersama tu jangan dibasuh dengan segera, kerana takut dapat demam pula. Tuan-tuan, ini kitab ni, ada kitab lain. Jika sekiranya lepas bersama tu, kadang-kadang benda tu panas lagi, orang lelaki ni panas lagi, dia elok lagi, cantik lagi. Tiba-tiba kita pergi basuh, bermakna kita sepuh besi yang panas, tuan-tuan, rapuh jadinya. Kitab lain dia kata mendatangkan lemah syahwat. Biar dia teduh dulu, teduh dulu, baru pergi basuh. Jangan lepas-lepas tu terus basuh lagi, dia terlentuk kena air, terutama air sejuk, air ais, tuan-tuan. Jadi masalah, tuan-tuan, ya. Jadi dia kata jangan basuh, kerana takut, sini katanya jangan dibasuh dengan segera, takut dapat demam pula. Takut buat kerja itu demam, ya tak? Ada tuan-tuan jumpa suami isteri, asal lepas je bersama dia demam, tak laki bini dia. Saya jumpa
Budak-budak kita di pejabat ni mulut nakal. Asal lelaki perempuan demam. Tak lain semalam buat projek je. Ya, demam. Dia sebabnya lepas itu dia tunggu basuh. Itu sebab demam. Jangan basuh dulu. Ada dalam kitab benda ni semua tuan. Ini yang kita perlu belajar. Bahkan bawa duduk sebentar, kata dia. Dia teduh sejuk dulu, ya? Hingga berasa tidak apa-apa letih lagi rasa diri. Dah tak ada lagi, dah elok dah menampak apa semua itu ni kan. Maka barulah pergi basuh, langsung mandi atau mengambil uduk. Kalau malam malah nak mandi, ambil uduk bagi meringankan bebanan hadas besar itu. Ambil uduk supaya kita jangan tidur dalam keadaan berat hadas besar, melemahkan pemikiran kita, otak kita lemah, badan lemah besok pagi. Ambil uduk untuk tidur, tuan-tuan. Habis waktu pula yang ditegah bersama isteri. Ini waktu ditegah bersama isteri. Ada tersebut dalam kitab pada bicara ini dengan katanya, sesungguhnya telah datang tegah bersama itu pada beberapa waktu, kerana takut kena bencana atas anaknya. Anak yang lahir besok ada. Saya ingat ngaji dengan Tok Guru saya dulu di kampung, dia sebut. Sebelum dia sebut sini, saya sebut dulu. Di antaranya yang saya ingat, jika sekiranya kita bersama isteri, semasa bersama itu melihat kemaluan, takut dapat anak cacat atau bodoh. Tak cacat tapi bodoh, dia kata. Jadi semua tu saya ingat lagi Tok Guru. Yang lain tu banyak lagi. Ni disebut apa kata di sini pula. Dia kata bencana atas anak akibat daripada kita. Orang tua dulu, tuan-tuan, isteri kamu mengandung, jangan kamu pergi memburu, nembak kijang, nembak peladuk, melapah, menyembelih, pelak. Betul, tuan-tuan. Walaupun itu petua, tapi betul. Ada betulnya. Pergi nembak, berlaku zalim dengan pelanduk itu kan, lapah pelanduk dalam itu, pekik jerit pelanduk itu kan, malu sembelih itu gini kan. Dia lupa isteri dia sedang mengandung. Boleh jadi pelak apa yang dibuat itu terkena pada anak dia lahir besok, tak macam mana pula. Tak terkulai leher kini kita, tangan tengkor ke semua. Ada tak betul-betul ni? Saya percaya dengan petua ni, bukan fatwa, petua. Percaya. Jangan sebab itu orang tua dulu melalui pengalaman mereka jadikan ajaran, tuan-tuan. Jangan harus dibuat. Jadi masa isteri tengah mengandung itu, banyak-banyak baca Quran. Kita pula banyak-banyak solat. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir. Jangan pergi berburu, jangan pergi beria-ria nak bersokan, main lipat takraw apa semua gitu gini kan. Jadi takut timbul masalah kepada anak kita yang isteri kita yang sedang mengandung itu. Orang ni orang baru-baru lah karut. Ustaz, sekarang zaman moden mana ada benda macam tu? Ayalah karut. Iaitu pada awal malam daripada mana-mana bulan dan pada akhirnya. Hari ini 30 Syakban, malam tu bersama. Malam tu 1 Ramadan. Haram ke? Dia haram, tapi makruh. Bencana daripada anak. Hujungnya kan, umpamanya Muharram, Safar, 30 Muharram ataupun 29 Muharram, malam 30 itu. Itu dia. Jangan bersama dengan isteri. Atau udah ngelirih lutut nak benar ustaz macam mana, lantaklah makruh. Mintalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i sami'un alim, sebagaimana dibaca oleh imam doa itu ayat penggerak, tuan. Udah ngelirih pula, takkan pula nak biar gitu je dah. Jadi tapi sebulu-bulu elakkan malam pertama dan malam raya, 2 raya. Tak boleh, tuan-tuan. Itu larangan, bukan larangan makruh. Larangan tak boleh, haram ya. Kirahatut tahrim.
Larangan haram, jangan. Ya. Tapi ada sebut sini agaknya. Ya ialah takut dapat anak pada malam itu jadi gila bila dia zahir. Malam tu bersama, anak jadi gila. Ataupun tak betul. Atau sekurang-kurangnya Down syndrome. Do you know what Down syndrome is? Do you know? Yes. Okay, where is it? Describe to me. Down syndrome is first, like this. First, second, like this. Down syndrome dia bodoh. Udah bodoh lah. Asyik, mana? Ada duit? Nak tak duit? Ataupun cacat. Jadi pendek. Rendah ke metode, tak pasal-pasal. Ya. Semua salah mak bapak. Jadi gila tuan-tuan. Dan jangan bersama pada malam Rabu dan harinya. Hari ini Selasa. Kinanya tuan-tuan. Nombak ke mana? Nah. Dan pada hari ini, besok pun tak boleh. Dan malam Ahad dan harinya. Hari Sabtu malam Ahad. Dalam Islam ni malam dulu. Ya, baru siang. Kalau Ahad malam itu pula, itu baru udah Ahad malam Isnin pula. Dan harinya, jangan. Adapun malam Rabu menjadikan anak kita ni, dia kata, mati dibunuh akibatnya. Dan malam Ahad menjadi anak kita ni suka derhaka, melawan mak bapak. Baru semalam orang perempuan, orang nak tidur pukul 12, telefon pada saya, bersembang lama berpenuh. Saya pun nak risau. Anak dara pula tu, ajak kahwin je jom. Apa kena anak saudara saya ni ustaz, 4 orang. Ya Allah, keras kepala, melawan sesaja. Melawan. Ini mungkin sebab ini. Dia derhaka kepada ibu bapa dia. Sebab apa? Sebab dia jadi bersama mak bapak dia pada malam Ahad. Sabtu malam Ahad. Ni dah. Sabtu malam Ahad tu yang enjoy seronok dah, sebab kita tak kerja esok ni dah. Dah tak boleh pula. Dan pada 15 hari bulan. Saya nak sebut tadi, tengah-tengah bulan. 14, umpamanya 14 bulan Muharram. Malamnya tu 15, besok 15. Itu pun tak boleh. Jadi pangkal, tengah, ujung. Jangan. Dia kata menjadikan anak ni suka terkejut. Sikit-sikit terkejut, sikit-sikit terkejut. Mula rerayan, terjeramang kata orang. Dan kata dia, jangan pula kita bersama pada petang-petang hari, menjadi anak yang dapat tu julin. Satu mata ngalah sana, satu mata malah kemari. Orang straight begitu, dia tak. Dia dua arah begitu. Kita tak tahu kamu tengok ke mana semua ni. Jadi belah petang. Belah petang ni makruh tuan-tuan. Belah petang masa bila? Lepas waktu asar hingga membawa pada maghrib. Sebab pada ketika itu jin, baik sapi baik Islam, mereka menyetubuhi isteri mereka. Jadi jin ni dalam bilik kita ada banyak. Rumah kita ada. Nama jin tu Al-Awamir. Yang duduk dalam rumah kita, terutama yang banyak dalam bilik air, dia suka tempat busuk, dalam toilet bowl cukup banyak di situ. Jadi bila kita bersama isteri, dia pun sebelah kita je. Lepas tu, udah okey kata ni. Tanya kita. Kita tak tahu. Kalau kita tahu tuan-tuan, nyelinap atas belakang kita, kaki kita, kepala kita, bawah katil, timbul sini, timbul kemari tuan-tuan ni. Nyelinap tuan-tuan. Tak dapat nak bersama dengan isteri pun. Bisa sibuk lah. Kalau kita nampak, nasib baik tak nampak. Saya tuan-tuan, dalam ngubat-ngubat orang ni pernah saya tidur, dia peluk jin. Besar tuan-tuan. Macam mulut, besar betis, besar pohon. Saya ngadap kemari gitu, katil sini. Ngadap kemari tu, dia peluk kat sini. Itu bila saya sedar bahawa jin, saya sempat baca apa-apa, dia turun, dia turun kemari ni. Warna hitam. Jin tu. Dalam rumah, dalam bilik saya tu.
Kawan saya baru ni pun seorang pun kena juga. Jadi itu pasal kita ngubah-ngubah orang tu, kadang-kadang dia nak berkawan kot, tak tahulah. Jadi suka tercebut dan juling. Jadi masa bila tuan-tuan, jangan malam 1 bulan, tengah bulan, ujung bulan. Lagi tuan-tuan, hari Ahad, malam Ahad, hari Rabu, malam Rabu, ya? Sebelah petang, lepas asar. Kalau gitu Ustaz, lepas Zuhur boleh ke? Lantak lah. Ya, lepas Zuhur. Ada setengah orang tuan-tuan, memang dia tak boleh tahan. Sebab Rasulullah sendiri pun, kalau kamu jumpa dengan perempuan kecengangan di luar rumah, hendaklah kamu balik cepat-cepat mendapatkan isterimu. Kerana kata dia, ini sama saja. Yang di luar kamu tengok cantik itu pun, itulah apa kepada isteri kamu. Sama je. Ini sebutlah hadis tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana tak cakap punya ni? Cakap ni. Bukan saya lucah tuan-tuan. Demi Allah. Saya sampai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seronok pula hati kita tu. Masalah itu tadi yang jangan bersetubuh. Tapi dia tak sebut sini pula malam raya jangan, itu haram. Raya haji, raya puasa jangan. Ya. Hari ni 30 hari bulan, malam tu 30 bulan Ramadan, malam tu. Hari ni 9 Zulhijjah, malam 10 tu. Jangan tuan-tuan ya. Tak boleh. Ya. Baik, masalah waktu yang disunatkan pula bersama dengan isteri. Pula. Yang tadi tak boleh, ini sunat. Sebenarnya selain daripada waktu tadi, sunat belaka. Sebab Rasulullah kata dapat pahala bila kita menggauli isteri kita, dapat pahala. Sahabat tanya, menggauli isteri pun dapat pahala? Tidakkah? Kalau kamu gauli perempuan tanpa nikah berdosa, maka setelah kamu menikah, kamu dapat pahala menggauli isteri. Ya. Berulang-ulang kali pun dapat pahala. Jadi kalau misalnya nak banyak pahala, lepas itu seronok pula, buatlah berulang-ulang kali, banyak dapat pahala. Jangan terjelat besok untuk tak bangun subuh, dah ni. Kata Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setengah daripada ulama mengatakan sunat bersama dengan isteri itu malam Jumaat dan harinya. Hari ni Khamis, malam tu, dan besok itu. Itu sunat. Selalu orang sebut sunat dengan Jumaat. Bukan malam itu je, malam lain pun ada juga sunatnya. Kerana menurut sebagai hadis yang disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin itu. Jadi malam Jumaat dan siang Jumaatnya besok itu. Ya, sunat ya. Itu sebab kadang-kadang orang Arab sebelum dia pergi semayang Jumaat, dia bersama isteri dia dulu. Itu dia mandi hadas, dan dia mandi sunat hari Jumaat. Nawaitul ghusla yaumil Jumaati. Sebab barang siapa mandi pada hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat lah, dia kata badan dia bersih di antara Jumaat ini dengan Jumaat depan. Daripada kotoran dosa ya. Kemudian apabila laki itu boleh sebutnya, tak ada sebut lain ke? Kalau sebut lain saya kena tambah. Saya tambah lagi ya. Dalam kitab lain ya. Sebab ngaji tu jangan satu kitab ya. Tuan. Satu lagi sunat, lain tu pun sunat, tapi yang amat bagus ialah iaitu malam Isnin. Ahad malam Isnin dan malam Khamis, Rabu malam Khamis. Sabar malam besok. Rabu malam Khamis itu sunat yang amat baik. Tetapi senang cerita, kerja ni memang kerja sunat. Dan kadang-kadang wajib bila isteri mahu kita tak bagi, jadi haram. Sedangkan kita sihat, jadi haram tuan-tuan. Jadi wajib, menyebabkan isteri liar. Nanti dia cari laki-laki lain pula. Kan dulu perempuan yang tidak boleh dijadikan isteri, kan dia kata, dia mula-mula pengajian tu, ialah isteri yang liar hati dia, tak boleh tengok laki-laki lain dia nak.
Dia suka berselingkuh, kata orang Indonesia. Ya. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya selain daripada benda yang diharam, benda yang makruh tadi, semua sunat. Yang malam 3 malam terlebih-lebih sunatnya, terlebih-lebih baiknya. Ya. Itu disebut sikit sangat sini Apa ni dalam masalah 84 aja. Saya tak tahu mengapa Tok Syekh ni sebut sikit sangat. Okey. Kemudian apabila laki-laki itu habis sempurna bersama dengan isterinya, maka itu macam ni. Macam mana saya nak sebut? Ni, maaf lah tuan-tuan saya sebut. Maka kata dia, janganlah lekah dicabut akan kemaluan dia. Sebut sini zakar dia. Jangan lepas dah habis tu cabut terus. Bahkan nanti sebentar sampai isterinya pula inzal. Sampai isteri dia pula keluar, ya, inzal. Apa tanda orang perempuan keluar inzal? Ini pula sebut, tuan-tuan. Ini lucah benar bunyinya, ya. Dia menggerak-gerakkan badan dia atau menggerak-gerakkan punggungnya kiri kanan ke atas ke bawah. Selepas itu dengan suara dia, erangan dia, dan dia berhenti terus-terusan. Itu tanda dia sudah selesai. Di antara tanda dia. Atau lepas itu mata dia wuyu. Tak faham lagi ke? Tunggu. Tunggu. Kerana keluarnya air benih perempuan itu adalah lambat kalau dibanding dengan orang lelaki. Orang lelaki cepat. Dalam bahasa sekarang ni pamcit. Orang lelaki cepat pancit. Orang perempuan ni dia lambat. Dia nak naik nafsu pun lambat. Orang lelaki ni kadang-kadang duduk tengok pun dah naik lah. Tengok gitu je kan, tak boleh. Tapi kalau orang perempuan, dia kena pegang-pegang, main-main, meraba-raba dulu, baru dia jadi. Itu memang disebut dalam buku perubatan. Sexual medical. Tuan-tuan, dia sebut benda-benda macam ni. Betul tak mahu dia. Orang buat jadi, dia tak kerti dia. Lepas tu heboh dah, marah kan. Aku bersama isteri pun tak layan aku dah, macam batang kayu aku jual. Macam batang kayu. Kita lepas lah. Pasal apa dia buat batang kayu? Sebab dia marah. Kita tidak buat mukadimah jima. Tiba-tiba terokam jobir aja, kokok gomok gitu je. Itu sebab itu dia macam batang kayu. Ada satu sister, Cina. Masa tu saya kerja pejabat kesihatan ni. Cina, nurse. Cerita Cik Wahab. Suami saya kata saya ni macam batang kayu. Saya diam, tak wani, tak takut. Masa itu muda. Dia cakap, dia sebut, suami saya kata saya ni macam batang kayu. Salah engkau ke? Orang perempuan ni dia lambat. Inzal dia lambat. Maka kena tunggu. Ada setengah tu, lekah lah pun. Mana pula mahu ni? Boleh ke? Lekah lah pun. Dia dah letih. Banyak gerak laku dia. Lekah lah pun. Kata dia, mana mahu je. Maka apabila, tuan-tuan, orang perempuan ni, saya dah lupa, ada satu kitab, dia kata orang perempuan ni, nafsu dia, tiap-tiap bulan dia berlari daripada badan. Ada kala nafsu dia berada di sini. Ada kala nafsu dia berada di susu dia. Ada kala nafsu berada di peha dia. Ada kala nafsu berada di tepi kemaluan dia. Ada kala nafsu dia berada di perut dia. Ada kala nafsu dia belakang dia. Kalau kita tahu perjalanan nafsu seorang perempuan, oh ini berapa bulan? Oh ini ada kat tengkuk ni. Kau je ada tengkuk dia. Itu ada kitab. Jadi kau yang tengkuk cepat dia inzal. Ini nafsu tengkuk kita kau je kat betis ni. Mana mahu? Itu tak kerti lagi. Jadi maka apabila tidak nanti sementara keluar benih perempuan ini, jadi syahwatnya bertambah naik dan menyakiti bagi dirinya. Cabut syahwat tak lepas. Bila syahwat tak lepas, dia melibatkan perasaan, melibatkan hormon menstruogen dia, ostradiol dia akan pendam tuan-tuan. Takut-takut besok dia cari lelaki lain. Itu saja. Dia tengok seorang tengok lelaki lain, dia neguk Elio.
Jadi jaga baik. Tuan-tuan tak pernah biasa pegang-pegang perempuan ni. Saya ni tuan-tuan, saya sebut dalam, tapi jangan tuan-tuan anggap buruk pula. Ini sebut. Saya ubat orang ni. Mana tubuh perempuan saya tak pegang. Kalau kita ni bukan ikhlas, kalau kita ni jenis jahat manusia, naya je isteri orang, naya anak dara orang. Dan sebab itu dalam perubatan Islam ni, dia perlu ada ikhlas paling tinggi tuan-tuan. Memegang perempuan yang kita nak ubat, tidak boleh pegangan yang banyak begini. Dia mesti pegangan minimal begini. Memegang di sini tak boleh pegang begitu, pegang begini. Semua tu dia ajar pada anak murid saya yang ada 15 orang tu dulu. Ya. Perlu ikhlas tuan-tuan ya. Jadi ada setengah orang, macam baru-baru ni ada satu orang, dia datang satu tempat, tak mau ceritalah, dia berubat, dia kena sihir, peniaga. Saya dah berubat 5 syifa ustaz dia kata. Disebutlah di Parit, di Ipoh, di Manjung semua. Kelima-lima tu ceroboh saya dia. Ceroboh macam mana? Kawan tu memang sakit di sini, dia ramai saya punya ni. Dia ambil kesempatan. Lalu kita buat macam tu tuan-tuan. Dengan isteri orang, dengan anak orang. Kita ada isteri, kita ada anak. Tu pikir tuan-tuan ni dirahmati oleh Allah. Jadi perempuan ini, biar kita lepaskan hajat dia. Bila hajat dia lepas, dia habis, tenang. Ingat dulu, bila lepas bersama tu, kita jadi tenang ni tak? Selesai masalah. Jadi lega. Ya. Jadi menyakiti diri perempuan. Dia tak cakap. Abang tak selesai, tak puas. Dia tak ada, dia senyap. Memendam perasaan dia. Ya. Itu sebab kadang-kadang tu dia nak minta fasah tu dia benda. Dan kerana itu, mau mendatangkan ia benci kepada suami dia. Dia benci. Suami lepas seronok sorang-sorang, melengkur tidur. Dianya tersadar sorang-sorang. Tak lepas perasaan dia. Jadi timbul perasaan benci kepada suaminya. Disebutlah kitab ni. Yang tiada tahu memuaskan syahwat isteri dia. Dikira dia je. Ya. Cepat benar pun nanti dia dulu. Kalau sekiranya dapat bertentangan sama-sama keluar antara kedua laki isteri yang bersama itu, itulah yang menjadi sehabis-habis seronok dan suka kepada isteri dan menjadikan kasih ia akan suaminya. Apa? Sekaligus keluar. Yang suami keluar, yang isteri keluar. Dua-duanya. Tapi janganlah sampai keluar suara dengar dia orang sebelah. Tuan-tuan, saya tuan-tuan, di rumah saya tu, rumah orang lain tak tahu pula. Kalau kita masuk bilik air tu atasnya ada macam pintu terbuka. Ada tingkat terbuka, bilik terbuka, bilik air orang sebelah, bilik tingkat terbuka. Apa kita cakap dalam bilik air tu dengan bilik belakang sebelah bilik air, jelas sebelah tuan-tuan. Orang sebelah mandi perang-perang dengar. Ini kena jaga juga. Jadi kena jaga baik-baik. Jadi dia kata alangkah nikmatnya, seronoknya, sama-sama puas, sama-sama bersama mendayung, sama-sama mendarat daripada lautan. Ada faham tak? Tuan-tuan, itu yang paling baik. Jadi cukup sekali itu tuan-tuan. Masalah bersama dengan isteri itu berapa hari sekali kita sambung bulan depan. Apa sekali kata dia. Jangan lupa lah. InsyaAllah tuan-tuan ni mudah-mudahan dapat manfaat muslimin muslimat apa semua. Itulah saya harap jangan beranggap buruk lah. Yang kita yang menyampaikan. Saya sebelum cakap tu terang, saya belumnya kira-kira ngajar pun saya dah malas. Boleh tak larat, badan tak sihat tuan-tuan, dah malas. Siapa nak jadi imam ni bukan dengan saya dah nak malas. Saya kabur untuk mulu baru untuk jawatan untuk mulu. Ada dengar sahabat dia kata jangan ustaz, jangan sampai nak ganti. Saya fikirkan Tuhan bagi ilmu kepada kita, takkan kita tak nak mengajar jadi berdosa. Bawa juga tatih-tatih pun. Jadi tuan-tuan tolong bagi semangat kepada saya. Ustaz Wahab mengajar lantang, senang faham. Saya puji sikit. Ni dah. Tak ada ni berpuluh tahun ni dapat kerjaan aja. Orang puji. Orang ni kena puji. Seronok tuan-tuan. Siapa yang kena puji tak seronok? Angkat tangan. Tak ada ni. Memang seronok tuan-tuan ni. Jadi begitulah tuan-tuan. Bersemangat.
Kita bersemangat, bagi semangat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ghafarallahu lil mu'allim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tahwid wal iqan. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwara al-ardha bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.